Kemudian naik Nabi SAW hingga sampai kepada Sidratil Muntaha. Ini perjalanan Isra' wal Mi'raj. Selepas daripada naik langit yang ketujuh, Nabi berjumpa dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim menyambut kedatangan Nabi kita dengan ucapan aluan-aluan penuh penghormatan dan ta'zim. Dan sebagaimana Nabi-Nabi yang dulu juga, marhaban bihi wa ahla hayyahullahu min akhin wa min khalifatin fa ni'mal akhu wa ni'mal khalifatu wa ni'mal maji'u ja'a. Ucapan Nabi Allah Ibrahim. Jadi Nabi kita pun tak apalah, selepas daripada berjumpa saja dengan Nabi Ibrahim pesan. Nabi kata, wahai Muhammad, sebelum naik pergi atas lagi ada satu pesanan. Saya tak lah balik nanti Nabi Ibrahim tak pesan lah. Nabi Ibrahim kata, mur ummatak, balik nanti habaq dan perintah kepada umat kamu, faltuksir min gharasil jannah, suruh mereka memperbanyakkan tanaman-tanaman syurga. Sebab apa? Fa inna turbataha tayyibatun, sebab tanah syurga ni tanah yang amat baik, wa arduha wasi'atun, dan bumi syurga ini adalah amat luas. Nabi tanya Nabi Ibrahim, wa ma ghirasul jannah ya Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, tanaman syurga tu apa? Nabi Ibrahim kata, banyakkan kata la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu satu riwayat. Riwayat yang kedua, Nabi Ibrahim kata tanaman syurga itu iaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Buat dua-dua sekali. Nabi kata faltuksir bihauqalah, kalau anda di dalam keadaan kerumitan, ada masalah, perbanyakkan baca la haula wala. La haula. Banyak mana? Banyak sungguh-sungguh. Allah akan lepaskan. Allah akan lepaskan kita daripada kerumitan yang kita hadapi itu. Lepas tu balik kirim salam kat mereka semua. Nabi Ibrahim tu syariat kirim salam. Assalamualaikum. Tolong balik kirim salam kat mereka semua. Tu tutup cerita nak balik dah ni. Kirim salam kat mak ayah apa adik-adik no. Sunat tu. Ambil pada Nabi Ibrahim habis pesan, Nabi Ibrahim kata, balik bagi kirim salam kat mereka. Iqra. Tolong sampai salam ummataka bisalam minni, dengan salam daripada aku. Minni salam, ataupun daripada aku akan salam. Balik kirim salam kat mereka semua. Nabi Ibrahim kirim salam dekat para sahabat masa tu. Untuk sunat begitu. Lepas tu Nabi pun teruskan lagi. Tiba-tiba Nabi tengok di sebelah kanan Nabi Ibrahim ni ada satu kaum yang mana muka-muka mereka ni putih berseri dan bersih bagaikan kertas yang putih, kal qaratis, amsalul qaratis, muka jernih putih. Wa qaumun fil alwanihim syai'un, dan satu kaum lagi yang di tepi depa tu, satu kaum, satu kumpulan yang muka dia ni kotak sikit berdebu. Tiba-tiba mangkit kaum yang berdebu ni terjun masuk dalam sungai. Bila masuk dalam sungai, bersih dah muka tu daripada pangkat awal. Terjun masuk pula. Kemudian keluar pula 3 kali terjun. Akhirnya muka mereka ni putih berseri dan bercahaya macam kaum hak awal tadi ni. Nabi dah tengok, ni apa cerita ni? Lalu Nabi tanya kepada Jibril, man haula'i, ni siapa ni golongan ni? Nabi tanya Ibrahim. Nabi tanya malaikat Jibril. Jibril kata, tu kumpulan manusia yang muka daripada awal jernih putih berseri bercahaya tu, itu kaum kamu yang tidak terlibat sebarang dosa. Mereka ni sentiasa menjaga diri daripada melakukan dosa. Sebab tu wajah mereka ni berseri-seri mengatasi manusia yang lain. Kaum yang kedua tu, iaitu kaum yang melakukan dosa, kemudian mereka ini sering melakukan taubat. Akhirnya Allah ampunkan dosa mereka, kembali menjadi putih berseri dan bercahaya macam kaum yang menjaga diri tadi ni. Itu bandingan orang yang dosa dan tak dosa. Ni cerita dah lah kan. Lepas tu adalah 2-3 kisah lagi. Sampailah Nabi tengok di Baitul Ma'mur masa ni kan. Baitul Ma'mur ni malaikat masuk, sekali masuk 70,000. Lepas tu dan masuk tak boleh dah masuk kan.
Giliran malaikat lain pula punya banyak malaikat tu kan. Masuk tawaf sekali 70,000. Lepas tu 70,000 tu tak boleh tawaf dah. Malaikat lain pula mana seumur hidup lepas sekali dia boleh tawaf di Baitul Ma'mur. Punya berlambak malaikat. La ya'lamu junuda rabbika illahu. Tak tahu bilangan malaikat Allah ni banyak mana kecuali Allah sahaja yang tahu. Malaikat sendiri pun tak tahu. Dalam kitab tauhid kan disebut hatta malaikat sendiri Jibril pun tak tahu malaikat mana. Punya banyak metera tu kan. Punya ramai. Lepas daripada tu turunlah Mi'raj yang ke-8. Nabi pun jejak di atas Mi'raj, naiklah sehingga yang ke-8. 7 berah. Daripada 7 tu naik masuk balik tempat dia 8. 8 tu tak mana? Sidratul Muntaha. Ni Sidrah Muntaha. Apa makna sidrah? Makna sidrah ni pokok kayu bidara. Muntaha ni pengesut. Apa makna pengesut? Kesudahan. Makna malaikat yang ada di bawah naik langit boleh pergi dekat tu ya sempadan. Dan malaikat yang ada sebelah atas daripada Sidratul Muntaha pun tak boleh turun ke langit kecuali dengan izin Allah. Dan tanpa ada sebarang urusan perintah Allah tak boleh turun. Turun takat pokok Sidratul Muntaha, pokok kayu bidara. Bidara pokok kayu orang nak buat mandi mati, orang mati kan. Bidara punya hebat kan. Sidrah, sidrun. Wazan sidrun fi'lun. Sidrun, Sidratul Muntaha. Sidrah pokok kayu bidara pengesut bagi malaikat atas dan bawah. Tu dia punya kedudukan sepadan dia di situ. Belah atas tu bagaikan cermin atas pada Sidratul Muntaha kan. Sampai kepada pangkat kursi dekat-dekat. Allah buat di situ daripada lu'lu' bayda mutiara yang putih. Ini boleh kata ya, hakikat benda lagu mana tak tahu nak sebut kan. Paling indah dia tu. Sini ni dalam ni sebut wa ilaiha yantahi ma ya'ruju minal ardi fayuqbadu minha wa ilaiha yantahi ma yahbitu min fawqi. Di situlah hak atas turun cakap tu, hak pangkat bawah malaikat pun naik takat tu saja, tak boleh langgar lah kan sempadan dia. Dia naik kat bawah. Dia bawah. Dia ditugaskan untuk sampai kan. Dia boleh lah langgar naik atas pasal dia malaikat nombor 1 kan atas urusan Allah. Di sini tak cerita ni. Di Sidratul Muntaha ni lah Nabi kata syajaratun yakhruju min asliha anhar min ma'in ghairi asinin. Di bawah, di perdu punca humbi pokok Sidratul Muntaha tu kan, di situ adalah humbi ataupun punca bagi sungai-sungai. Sungai mana? Ma'in ghairi asinin. Sungai yang mempunyai air yang tidak berubah. Wa anharin min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Dan daripada punca pokok bidara ni juga terbitnya sungai daripada susu. Wa anharin min khamratin lazzatin lisyaribin. Ada 4 sungai. Sungai yang ketiga, sungai daripada arak yang amat lazat meminumnya. Wa anhar min asalin musaffa. Dan satu lagi sungai daripada madu yang bersih dan suci. Besar tak besar pokok ni? Nabi kata punya besar dia. Nabi kata yasirur rakibu fi dhilliha 70 aman la yaqta'uha. Besarnya bayang-bayang pokok ni, kalau seorang naik kuda yang laju sekali, pecut selama 70 tahun tak boleh lagi mengatasi bayang-bayang dia. Baru bayang pokok tu lagi sakal lah dia punya besar. Nabi duk cerita. Hamba tahu tak yang kata pokok Sidratul Muntaha ni, wa iza nabiquha mislu qilali hajarin. Dia punya buah dia tu, bentuk dia macam tempayan negeri Hajar. Hajar ni negeri Afrika. Zaman tu tahu Afrika guna tempayan tu mana? Nak tahu ya, tanya apa Afrika, Google lah kan. Tempayan Afrika. Bentuk buah tu, buah bidara. Kalau kita tengok bidara nampaklah buah dia kan. Tapi buah bidara atas tu bentuk lagu mana? Macam tempayan Afrika. Bisa lesik kata bentuk dia tu, bentuk buah tu kan macam tempayan Afrika. Wa iza waraquha ka'adhanil fiyalah. Daun pokok kayu bidara bentuk dia macam telinga gajah. Tengok gajah, tengok telinga gajah lagi senang.
National Geographic lingan. Bentuk dia daun dia tu. Sahabat kata, "Basaka ya Rasulullah." Nabi kata, "Takadul waraqatu tughta hadhihi al-ummah." Selai saja daun pokok bidara boleh tutup sekalian umat ini. Punya besar ya Allah. Ni daun Sidratul Muntaha ni. Makna bandingan tak ada atas dunia kita ni hebat-hebat macam tu. Umat Muhammad ni boleh tutup dengan selai. Dalam riwayat lain Nabi kata, "Tudillul khalaiq ala kulli waraha." Dia boleh tutup seluruh makhluk terus. Jin manusia ni tutup selai. Ya Allah, punya besar. Tak tahu lah kita nak banding tu, bukannya tak boleh nak bayang dalam kepala kan, punya hebat kejadian Allah yang kata Sidratul Muntaha ni. Bau pokok tak ada syurga lagi. Nabi cerita lagi, Nabi kata, "Kullu waraqatin fiha malakun." Setiap daun yang ada di pokok bidara ni, daun tak tahu punya mana, Allah yang tahu, punya banyak daun ni tu. Dah lah selai-selai boleh tutup makhluk kan, punya besar. Lagi pula setiap daun tu Allah tempatkan seorang malaikat untuk jaga daun. Fa ghasyiha alwanun la yadri ma hiya. Di daun itu ditutupi dengan segala warna yang tapa pun tak tahu lagu mana. Daun tu pula dia satu masa berubah, bertukar warna, semua warna-warna yang ada. Dan warna atas dunia tak tahu bilang lah kan. Daun tu tukar. Ni. La yadri ma hiya falamma ghasyiha min amrillah ma ghasyiha taghayyarat. Berubah. Tak tahu Nabi kata adalah Nabi kata, "Ma yastati'u ahadun an yan'antaha min husniha fiha." Tak tahu nak cerita dia punya elok tu terang mana dia. Takat tu ya boleh bang. Punya elok. Sakan. Kalau buat pokok bidara tu untuk mana? Maklumat ready tu. Sidratul Muntaha itu sebagai sempadan. Padan itu. Yang kedua, membuktikan bahawa kekuasaan Allah. Kan? Hampa duk tengok atas bumi ni, hampa duk ralik cengang lah. Kan? Hampa tak tahu kejadian di langit jauh mana hala jauh lebih hebat lagi. Aku tak heran lah cakap hampa duk atas bumi ni. Kan? Bahasa kita gitu. Hampa bukan dia elok pun. Kan? Rasa hebat lah. Daripada punca ni lah terbit 2 sungai atas dunia. Ni kita beriman saja lah macam mana punca duduk atas langit kan. Wallahualam. Sungai Furat, satu lagi Sungai Nil. Tapi alamat kiamat, Sungai Nil nanti akan kering. Lah ayat duk surut kan, kuih surut. Nil tu panjang, sungai terpanjang di dunia kan. Orang biasa cari punca pada kata tak jumpa punca. Orang putih selenda tak tahu punca Sungai Nil main pada mana. Tak habis. Dia pula berapa negeri kan. Kalau kata kat Mesir ya, sampai Afrika mana sungai ni, sungai paling panjang di dunia. Itu asal punca dia Sidratul Muntaha. Kita tak jumpa punca. Sungai Furat satu lagi, sungai apa? Tigris. Kan. Satu lagi dia panggil Sungai Dajlah. Kan. Euphrates kan. Dia satu tu. Dia lain-lain sungai. Lain lah. Apa nama Sungai Furat di Iraq. Nama apa lain? Iraq dengan Mesir kan sama. Mesir belah sana. Mesir belah sana, Mekah sini. Yang apa nama Yaman, apa Iraq sini kan. Dia berkadut dekat. Rukun Yamani, rukun Syami kan. Rukun Iraqi. Tak bertemu. Tak kalau bertemu satu sungai je tu. Dua sungai. Nah di situlah Malaikat Jibril masa duk awal tu dia tak main rupa asal, atas rupa seorang lelaki. Terbang sampai Sidratul Muntaha baru Jibril rupa atas rupa asal. Dalam Quran kata walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Dan surah An-Najmiyyan Najmi iza hawa ma la sahibukum ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa sampai walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha.
Wa qad ra'ahu, sesungguhnya Nabi kita melihat Jibril nazlatan ukhra pada kali yang kedua. Kali pertama sewaktu terima wahyu. Kali yang kedua sewaktu berada di Sidratul Muntaha. Inda Sidratil Muntaha, di sisi pokok Sidratil Muntaha. Nabi tengok-tengok Allah. Nabi kata masa ni baru aku boleh tengok, tak sama macam dulu. Kalau kali pertama tengok dulu Nabi takut, terkejut kan. Kali yang kedua ni Nabi perhati tengok. Nabi kata lahu 600 janahin, sayap dia saja ada 600. Bagi riwayat kata 1200. Sayap ni beril tu ada 1200. Dalam riwayat ni kata tu ada 600. Besar tak besar sayap tu? Nabi kata kullu janahin minha qad sadal ufuqi. Satu sayap ada tutup ufuk timur, kelam langit. Satu sayap tutup bumi. Ish, besar sampai teramal. Jibril. Tu ni heran kita. Tu yang dia tempit sekali mampu habis orang kan. Wa akhadha alladhi, apa nama cerita, wa amma 'adun fa uhliku bitariyah. Adapun puak-puak Ad, kaum Ad, kan Allah binasakan mereka ini dengan pekikan yang amat dahsyat. Apa pekikan? Tempit Jibril. Wa akhadha alladhina zalamu sayhatu fa asbahu fi diyarihim jasimin. Pampit sedah saja, putih tanggal hati, hancur isi. Jibril nak heran sangat, satu sayap dah tutup ufuk kan. Dekat pesak kita ada sepak aku tu ya bumi ni. Jalan cik weh. Sebab tu dia cedok serodok 5 kampung Nabi Lut kat dari langit tu. Pak langit tu. Dan malaikat dengar bunyi itik ayam, bunyi budak-budak ni. Dia kalih-kalih tu hempap terus. Kerup. Tak Allah masuk dalam bumi jadi laut. Laut mampu ya kan. Bahrul mayit, laut mati ya. Laut mampu. Tu bukan sayap kosong. Ya tanasaru min ajnihatihi at-tahawilu ad-durri wal yaqut. Allah. Di sayap, setiap sayap malaikat Jibril tu benda-benda yang pelik daripada permata dan yakut tu dia. Tak tahu kita kan, tak boleh nak bayang dengan kepala. Nabi kata mimma la ya'lamuhu illa Allah, siapa pun tak tahu kan, kecuali Allah Ta'ala sahaja. Itulah, itu dia panggil Sidratul Muntaha. Lepas pada Sidratul Muntaha tu, Nabi pun berjalan ke syurga kan. Allah bawa masuk dalam syurga. Nabi tengok sekitar syurga kan. Tu yang Nabi sebut tu. Dalam hadis lain Nabi kata ittala'tu al-jannata rabbi, aku telah masuk melihat sekitar kawasan syurga. Wa wajadtu aksara min ahliha al-fuqara, kebanyakan ahli syurga yang dapat masuk syurga di kalangan fakir dan miskin kan. Wattala'tu na rabbi, aku melihat pula dalam neraka Allah. Fawajadtu aksara min ahliha minan nisa, aku tengok pula kawasan yang kedua iaitu neraka Allah, aku dapati paling ramai penghuni dia di kalangan perempuan. Habis sebut ni dah lah punca-punca ada apa, masuk dalam syurga lah apa semua dan cerita bab syurga apa semua. Sinilah ni tahap ataupun peringkat yang ke-8. Ni hingga sampai kepada Sidratil Muntaha pada falak yang ke-8 yang dinamakan dia dengan kursi. Peringkat ni dia panggil kursi lah. Dan kursi dia bawah pada arash. Arash dia lebih kecil daripada kursi. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Nabi cerita, para sahabat tanya, besar tak besar arash kursi ni ya Rasulullah? Nabi kata bumi ini serta 7 petala langit kalau nak dibandingkan dengan kedudukan kursi Allah, seolah-olah 1 dirham yang diletakkan di tengah padang pasir. Orang Rasul yang Allah kan ambil 5 rupang balin, nampak jenuh cari. Itulah bandingan padang pasir itu adalah kursi, dan langit bumi yang 7 lapis ini adalah duit 5 kupang tu kita kata. Punya besar kursi. Arash pula
lagi besar daripada tu. Langit bumi semua campur sekali dengan kursi, banding dengan arasy Allah bagaikan 1 dirham atau 1 dinar yang diletak di tengah padang. Arasy jauh lebih besar lagi. Dan lahu amud, baginya tiang. Sebagai ulama kata 1 tiang, sebagai ulama kata 4 tiang. Yang menanggung arasy 4 orang malaikat. Kiamat 8 orang. Yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Bila berlaku kiamat, goncangan yang dahsyat, malaikat 8 orang pegang arasy. Ni cerita bang arasy ni cerita panjang ni kan. Dia khusus bang arasy pula. Tapi cerita dah dulu sikit dalam tu, dalam Tanwirul Qulub kan. Tak ada padan nama tu. Ada riwayat-riwayat lain banyak lagi. Ada satu kitab khusus bahas bang arasy. Tak apa nama tu, je bakal ambil dan tu. Cerita bang arasy. Tak ingat nama kitab tu. Habis. Tu sampai kepada peringkat kursi. Kemudian diangkatkan dia kepada tempat yang tinggi yang dinamakan dia dengan mustawa. Ni kita sambung sekejap ya. Cerita bab mustawa pula. Asal mustawa ni tempat yang sama, tak ada tinggi rendah. Tak ada tinggi rendah lagu mana. Sekejap lagi cerita. Nanti dulu. Tengah jam dia lah. Summa rufi'a ila mustawa urija atau rufi'a ila mustawa. Di mustawa ni lah Nabi tengok qalam dan juga lauh mahfuz. Nabi dengar bunyi serokok krek kalam apa qalam dia tulis tanpa ada penulis. Dia bergerak dengan perintah Allah. Tulis apa? Tulis apa yang diperintah oleh Allah. Ni cerita tulis di papan lauh. Kolam yang ada 360 gigi atau mata dah ni. InsyaAllah kita sambung sekali ya. Mustawa. Ada nama kursi sebab dah Allah sebut gitu kan. Bukan maksud kursi ilmu kita kan. Jirim yang besar. Ulama bahas gitu, jirim yang besar di luar langit, melingkungi dia akan langit bumi kan. Hakikat tapi bagi dia mempunyai rupa dan bentuk. Rupa bentuk lagu mana wallahu a'lam. Ulama kata takat tu je. Wajib beriman sabit ada. Lagu mana keadaan bentuk dia tu jangan tanya kan. Lebih beriman kata ada tu lebih selamat. Sebab memang ada ulama bahas bentuk-bentuk kan. Sebab ada Ibnu Arabi bersahabat kan. Ibnu Arabi kata aku lenggak naik atas langit nampak sampai arasy. Sama dulu kan. Dia pas serang kita bela Ibnu Arabi pergi ke depan. Lemak dulu. Tu Imam Ghazali lawan dengan Imam Zamakhsyari 2 hari. Dia kata macam boleh telur separuh. Tu arasy. Tu ubat bandingan nak pergi nampak langit bumi ni serupa dengan telok merah kan. Telok merah tu langit bumi ya. 7 cala ni pas semua telok merah dilengkungi, mana telok putih lengkung habis. Tu kursi. Telok kulit keras tu dia panggil kursi, dia panggil arasy, tapi dia tak lengkung habis, dia sekerat saja. Banding gitulah nak pergi mudah nampak kan. Hakikat benda kita tak tahu kan. Benda luar langit wajib beriman kata ada lah. Hakikat benda lagu mana tu tak diberati atas kita. Memang jahil, ilmu kita tak sampai. Imam Al-Ghazali berdebat dengan Imam Zamakhsyari. Imam Zamakhsyari ni dia tewaskan semua ulama zaman tu kan. Dia Mu'tazilah. Habis ulama-ulama zaman tu kena dengan dia. Akhirnya ulama kata tak ada orang lain boleh patah hujah dia kecuali Imam Muhammad bin Muhammad sahaja. Imam Ghazali ya. Hamba bicara dia minta tolong
Daripada Imam Ghazali masa tu duduk uzlah, duduk sulung di belakang bin. Tapi cari tak ada, tak jumpa kan. Jumpa seorang tu duduk belakang bin, tanya dia, Imam Ghazali ada tak atas ni? Ada. Orang tu nak cari tak ada. Turun balik kita palung ni muhung ko kan. Pergi jumpa balik. Dia tanya, macam mana jumpa tak? Dia ada orang abang kata ada, tapi apa nama pergi cari tak ada. Pergi pula kali kedua, cari macam tu kan. Balik mai tiga tu, ulama ni kata, hang jumpa siapa yang tanya ada? Ada seorang duduk belakang bin tu. Dia lagu mana? Hak tu lah Ghazali. Dia pergi kata, awak tak abang kata ni. Hang tanya ada ke tak? Imam Ghazali. Aku abang ada. Awak ada hajat apa? Cerita Allah Imam Ghazali kata. Kan ahli sunnah wal jamaah di aman bahaya. Ghazali jalan terus. Ya insya-Allah dengan ilmu yang Allah bagi dekat aku sanggup membela Islam. Tak ingat. Faham dengan Imam Zamakhsyari. Fatih Ahmad kalau orang kata mana tak menang, setiap kali soalan yang diadukan kepada Imam Ghazali lenggak dia atas nampak aras jawapan di situ. Jenuh lawan Zamakhsyari. Imam Ghazali lenggak jawapan duk di aras tu. Pacak kepala Zamakhsyari. Itu Imam Zamakhsyari. Tinggi makam Imam Ghazali. Dia lepas pada dia tobat. Dia kedudukan dia memang imam. Alim sungguh. Orang zaman 400 hijrah lebih ni kan. Tidak ulama lain tak kenal mana. Zamakhsyari. Ada Imam Zamakhsyari, ada Imam Ibnu Syajari. Ibnu Syajari ni ahli sunnah. Zamakhsyari ni dia Mu'tazilah. Syaukani dia lebih mirip Maliki. Dia ahli hadis kan. Tapi ulama tak pegang ijtihad dia kata dia musyrik mutlak. Ulama lain balas dia gitu ya. Tapi dia ulama ahli fiqh Nailul Autar kan karangan dia. Dia hujah dia tu setengah tu boleh pegang. Dia tak banyaklah dia punya ni. Syaukani. Orang tanya dia, tok guru ni alim hadis, alim sungguh. Pasal apa tak buat syarah Bukhari? Dia jawab sepatah lah. Dia kata la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah dah selepas daripada Fatah Mekah. Kita nak faham dah. Bahasa dia tinggi. Tanya awak tu guru tak buat syarah Bukhari, alim tak sangat-sangat tu guru ni. Syarah. Dia kata la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah selepas Fatah Mekah. Maksud dia kata terseduk syarah dah lepas Fathul Bari tu ada. Hamba tak boleh nak menang dengan Fathul Bari tu. Cukup dengan Fathul Bari ya. Ibnu Hajar Asqalani kan. Bila nak isyarat besarnya kedudukan Ibnu Hajar Asqalani. Dia kata la hijrata ba'dal fathi. Ulama dulu cakap payah kita nak faham. Bahasa yang tinggi. Boleh claim ni Ustaz pula. Lebih sekali. Dia kata dia bina mazhab ulama dia kepung. Lerak. Sayuti pun biasa kata. Kan aku ini mampu membina mazhab sendiri. Ulama turun. Kepung dia tanya 4 soalan. 4 soalan dia tanya bungkus. Dia kata hang pun tak boleh lah. Pangkat muqallid macam kami lah. Lepas pada tu dia tak dakwah lah. Dia ulun membela mazhab Syafi'i. Imam Sayuti. Ilmu apa dia tak alim. Tanya ulama bukan aulia dia wali kutub. Dia kata tak ada manusia di bawah ufuk timur kan ataupun ufuk barat, di bawah lengkuk bumi, di atas belakang bumi, di bawah lengkung langit ini tolak sekalian anbiya dan para wali kutub manusia yang lebih alim pada aku. Itu pun Asy-Syafi'i kan. Semua ilmu Imam Syafi'i. Dia karang kitab pun 600 lebih. Maka ulama atas sampai 1000 jenis. Kitab sampai kita apa buah ya. Ambil satu kitab dia pun kita dah lemah. Tak payah ambil banyak, ambil satu ya. Kitab Ulum Quran dia. Nama Syarhun Nuqayah. An-Nuqayah karangan Imam Bulqini. Di Syarah Ulum Quran. Usul tafsir tu nama Syarhun Nuqayah. 27 jilid. Dia ada 17 ilmu dia bahas nama. Itu Sayuti. Lawan lah. Bidang apa pun dia hero. Gede be balah kata. Alim kita lah pada Sayuti. Sayuti pun kena 4 soalan. Saya jawab.
Betul. Menjauh mana halal bagi mujtahidin. Mujtahid mazhab tak sampai. Betul dia. Mujtahid tarjih pun gagah ya. Kena. Ulama dulu kan. Syaukani ni kena tanya. Dia kata dia mujtahid. Ulama zaman tanya dia, Al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah ila akhir al-ayah. Surah Al-Qari'ah, berapa ayat majaz, berapa ayat hakikat. Nak macam ni? Kan dia soalan fuqaha, soalan ulama ni bukan lagu kita lah. Kan ilmu depa. Dia apa hakikat? Nak tahu kita terjemah tak lepas. Itu tak bahari masuk belarah, Alim benar. Tu baru satu surah yang pendek. Di mata. Ya, kita sama wallahu a'lam. Mustawa apa? Dia sekali sikit, lama-lama habis. Tak mau pergi habis, kita nak kain nyok-nyok ni. Tambah sikit. Aduh. Ustaz cakap ni setengah jam ni dia ingat. Rehat setengah jam ni nak pergi makan. Setengah jam. Punya setengah jam ni nak baca. Cik dah pergi setengah jam. Cakap Melayu pun tak faham lah. Dia cakap Dia belum cakap Arab lagi ni. Wallahu a'lam.